Cerita ini berlaku beberapa minggu yang lepas. Pada masa itu, aku hanya berusia 16 tahun dan aku masih bersekolah. Ibu dan bapa aku bekerja di sebuah syarikat di luar kawasan. Mereka berdua biasanya akan keluar pada hujung minggu kerana terdapat beberapa urusan kerja yang harus diselesaikan. Jadi pada suatu hari itu, aku berada berseorangan di rumah. Aku boleh dikatakan tidak pandai langsung untuk memasak. Dan selalunya kalau hendak makan, aku akan bungkus dan makan di rumah sahaja. Kebetulan pada hari itu, memang aku tiada duit untuk membeli makanan. Jadi, ayah aku memasukkan wang transfer ke dalam bank akaun aku. Pada waktu petang, aku berjalan berseorangan untuk pergi ke mesin ATM berdekatan dengan rumah aku. Di situ kelihatan sangat sunyi. Aku harus segera menyelesaikan urusan ini. Jika tidak, keadaan akan menjadi lebih bahaya jika aku berjalan seorang diri. Sesudah sampai, aku berasa sedikit lega kerana di situ tidak ada orang, jadi tidak perlulah aku untuk beratur panjang. Apabila aku menghampiri mesin ATM, aku perasan terdapat seorang pakcik yang sedang berdiri tanpa memakai baju dan dia sedang berada di sebelah tiang lampu. Aku sedikit keliru dan bertanya kepada diri sendiri apa yang dia sedang buat. Kenapakah dia menundukkan kepalanya dan kenapakah dia tidak berbaju? Perlukah aku pergi tanya dia kenapa dia tidak berbaju ya? Selepas urusan aku selesai, aku mengambil duit dan meninggalkan kawasan itu secepat mungkin. Semasa aku berjalan, aku sempat menoleh ke belakang untuk melihat sekiranya pakcik itu masih berada di situ. Tetapi dia sudah tiada. Aku berasa sedikit lega dan merasakan dia sudah tinggalkan tempat ini. Aku pusing kepala, belum sempat lagi aku bersedia. Pakcik itu sudah berada di hadapan aku. Dia berdiri betul-betul di hadapan aku. Jantung aku berdegup kencang. Entah kenapa aku tidak berani untuk bersuara. Hanya melihat dia, aku menjadi kaku dan berasa sangat takut. Dia berdiri dan sedang memerhatikan aku dengan pandangan yang sangat menakutkan. Aku mengambil peluang dengan selamba berlari melintasi dia. Aku berlari dengan laju dan tidak menghiraukan dia. Selepas beberapa langkah berlari, aku toleh ke belakang sekali lagi untuk memastikan sama ada dia mengekori aku atau tidak. Dia kelihatan sedang berdiri di tempat tadi dan kelihatan tidak bergerak. Aku tidak pasti apa yang dia sedang buat. Selepas itu, aku mengambil peluang untuk melarikan diri terus ke rumah. Apabila sudah sampai, aku memeriksa di luar rumah. Aku merisaukan sekiranya lelaki itu mengikut aku dari belakang. Tapi aku bersyukur kerana dia tidak berbuat demikian.